Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa asba'ihi ajma'in. Wa ba'd. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, khilafan li jam'in wala bimaitatin kana nash'uha minal ma'i kal alaqi. Sudah agak tu kan. Walau turiha fihi mayyitun walau turiha fihi maitatun min zalika najasa wa in kana tarihu ghayra mukallafin wala asara li tarhil hayyil mutlaqan wa ikhtara katsiruna min a'immatina mazhabu malikin anna al-ma'a la yanjusu mutlaqan illa bit-taghayyuri wal jari. Walau turiha fihi maitatun min zalika najusah. Kita masih duduk bicara dalam bab air sikit, air banyak, ada masalah dia ialah duduk bicara ni air yang sedikit jika dimasuki oleh najis. Ya, itu asal bicara kita. Dan antara najis tu, najis yang dimaafkan dalam bab air kalau masuk satu bangkai yang dia tak berdarah ketika masa hayat dia. Kalau kita potong badan dia, maka matinya bangkai tersebut atau binatang tersebut dalam air, dia tak menajiskan air selama-lama, tak berubahnya air tersebut, dan tidak dengan dimasukkan oleh perbuatan mukallaf. Baik. Jadi kalau turiha fihi maitatun min zalika, jikalau dicampak fihi qalilil ma', air yang sedikit, ya. Kalau dicampak fihi maitatun, bangkai, min zalik, daripada demikian tu. Zalik ni tarikh yang disebut lepas. Kita bicara itu kata atas qaul kan. Sarton, itu ada kita tanggung perkataan tu yang tu pun saya tak semak apa. Jadi kalau sengaja dicampakkan pada air dan dia adalah bangkai, min zalika najusah, jadi najis ia ma'u, air qalilul ma' tu, air sikit, kaedah kita dalam mazhab Syafi'i najis. Wa in kana tarihu ghairu mukallafin, sekalipun adalah yang mencampakkan bangkai itu, bangkai semut, lipai, cicak, apa seumpama tu, ghairu mukallafin, bukan mukallaf sekalipun. Yang ni kalau kita bahas hadis kenapa sebab mukallaf lah apa, panjang cerita ni. Satu kita ambil fiqah ni, tak apa, mujur lah pasal ulama kita dah tolong siapkan hukum hakam untuk kita. Kalau kita proses sendiri lah nak buat hukum, rasa nak minum air tak boleh lagi. Macam apa? Tak habis belajar lagi. Jenuh kita. Mujur lah, semua dah siap. Kita kecil-kecil kita pun kita dah diasuh dengan hukum hakam yang telah disiapkan oleh para ulama. Cuma pelik kita ada zaman sekarang ni, ada orang dia tak mau pakai ulama, dia nak pakai hadis kat, nak dalil kat. Dia mau dalil semua. Bahkan ada benda yang kita tak mampu nak faham daripada dalil tu, mereka ada kemampuan dan Allah Ta'ala ilhamkan mereka untuk faham daripada dalil tersebut dengan kepakaran yang ada pada mereka. Baik. Jadi sekalipun kata dia adalah yang mencapak tu ghairu mukallaf sekalipun. Saya nak sebut itu. Maksudnya kalau nak faham hadis apa, mukallaf tak mukallaf, senang. Kita nak keluarkan hukum tu. Yang ni kita ambil formula.
wala asara li tarhil hayy mutlaqan. Baik. Jadi atas kita bicara tu masalah campakkan bangkai. Maksud bangkai ni binatang tu dah mati. Semut, lipas, cicak, katak apa seumpama tu. Dan wala asara, tidak ada kesan, tak ada bekas, maksudnya tak jadi bekas pada air, li tarhil hayy, pada mencampakkan hayy yang hidup, mutlaqan semata-mata. Istilah mutlaqan tu maksudnya kana tarihu tu mukallaf atau ghairu mukallaf. Situ rasanya. Oh, dah. Kata dia sawaun kana nasyuhu minhu minal ma' ataupun la. Tu mutlaqan tu boleh ihtimal macam-macam tempat mutlaqan. Saya tanggung mutlaqan tadi macam tu tak? Kalau dalam Hasyiah disebut mutlaqan ni sama ada binatang yang hidup tu binatang yang memang hidup dalam air ataupun binatang yang bukan hidup dalam air. Kalau dihidup, tak, istilah la asara tu maksudnya air tak jadi najis dengan sebab campak dia. Kita ambil cicak campak dalam air, cicak itu gede-gede lari. Semut ada dalam gelas, kita pun tuang semut tu, tuang air, semut tu pun berenang dalam cawan tu, dalam gelas tu, berenang dia panjat keluar. La asar. Jadi yang tu contoh semut tu dalam, ataupun yang ni dalam kolej, kita ambil semut campak, atau ada gula bersemut, ambil gula dengan bersemut tu campak dalam air. Tanggung air tu, faham, air tak mendidih, air janganlah air panas lah, air panas mati dia selalu kolej punya. Air semut tu lari keluar lari. Jadi la asar. Kalau macam tu yang la asar. Dari segi tak menajiskan air macam tu. Cuma kita kalau campak cicak macam ni, air Milo campak cicak masuk, cicak dia pun gede-gede bro lari macam la asara. Tapi kemang tegak lah sikit, itu je lah. So, kita ni memang banyak perkara yang dalam syarak benda tu taklah istilah najis, tapi ada istilah benda yang kita luati. Luat ni rasanya kemang tegak lah kalau bahasa kita. Luat ni kita tengok anak kita pun kadang dia makan, dia ramai semacam aja. Bekas dia tu kita tak makan dah, ada. Padahal bukan tai, bukan najis, tapi kemang tengkok tengok tambah kuah apa dapur kembang, kita buat telur mata kebor ke apa, dia ramai. Pulut durian tu makan. Gitu lah. Kalau lagi taswir pulut durian sama je. Ada orang makan pulut durian bertertib lah kan, pulut sini durian sini, santan sini, ambil sikit. Itu ada orang kan gitu. Dia asing sesuatu. Dia dah keluarkan biji apa tu, dia kacau, kamai bahasa sini kamai. Perap dulu bagi nak mesra pulut tu dengan durian tu. Tu makan pun dia bukan makan macam kita makan tu. Dia bagi santan lebih, macam makan ikan bubur tu. Memang ada orang passion itu. Kita kalau orang tak biasa tengok dia ramai tu, kita tak lalu lah. Saja nak cerita, bukan cerita najis ni, bukan cerita bangkai, cerita hak biasa. Memang makanan boleh makan. Kita keripap orang ada sebiji, kita kongsi orang ni gigit, kita bekas gigit orang kita, bekas kita gigit, kita makan. Yang tu pun kita ada kebang tekuk lah. Satu hikmah kita keluar dalam jemaah apa janji pondok makan dalam talam. Dah biar ada isyarat. Kalau saya duk ngaji dulu tu selalu sebut, dia tulis surul mukmin syifaun. Sisa orang mukmin ni dia penawar. Satu banyak orang bila renang sebelum duduk keluar jemaah ke apa, duduk pondok yang boleh makan dalam talam apa ni, macam penyakit ada. Keluar jemaah balik sihat. Tak ada penyakit lah, kecil manis, tak ada darah tinggi, tak ada apa. Makan benda yang memang isyarat Rasulullah kata tu ada ubat penawar tu. Itu kadang kita kat rumah pun tak ada makanan dalam, dia tu yang penyakit macam penyakit zahir pun ada, penyakit batin pun ada. Kami kat pondok dulu, dia ada orang memang tak boleh makan dalam. Dia tak boleh. Ajar ke mana pun, nasihat lah ke mana pun.
kempen lah ke mana pun. Tak boleh kembang tekok. Tak boleh. Betul. Dia mesti makan, dia seorang. Ya, dia dulu seorang. Dia mesti ambil pinggan dia buang nasi, belah. Dia tak mau makan dengan talang dengan kita. Dia memang tak boleh makan. Dia bukan nak rasa jijik apa, dia tak boleh. Tak boleh kau kata. Tambah kau ni duk makan duk cap selepas dia. Kalau yang mulut bunyi tu, lagi dia tak boleh makan. Jadi kita bukan cerita najis, kita cerita masalah la asara, masalah luat tak luat, kita kemang tengkuk apa tu, tu lain hal. Itu jugalah kalau ada bahas ulama, antaranya dia sebut macam kita duk makan ni lalat. Kita pula duk rumah kampung ataupun kat kedai, untuk kena ada najis air parit ke apa kan. Tak apa kalau kat rumah teh ayam, nampak lalat tu, lalat hijau tu, hinggap dengan sambal belacan kita. Tu halau lalu lah makan. Nampakkan mata dengan hindak tarik tu memang tak lalu lah. Tapi boleh makan? Boleh je. Dari segi syariat tak ada apa. Tak ada apa. Cuma kata tak jijik ke, bukan jijik apa tu. Dia memang ada betul kata tadi, abang jijik ni ada orang benda yang tak jijik, tak sepatutnya jijik pun dia jijik kan. Ada orang yang sepatutnya jijik pun dia tak jijik. Ada juga terbalik kan. Makanan Cina elok je makan biskut kuah Thai, apa je makan. Saudi burger, apa Starbucks, elok je makan. Pergi makan minum kopi tiam, selamba je makan. Tapi sisi orang lupa yang bukan dia makan nak tak. Jadi bagi betul lah dengan orang kata mutabik dengan masyiah Allah Ta'ala, masyiah Rasul. Kita memang ada benda yang kita kembang tengkok, tapi kembang tengkok mengikut syariat, bukan kembang tengkok ikut nafsu kita. Ikut nafsu kita banyak benda yang kita kembang tengkok, tapi syariat kata yang ni tak sepatutnya kau rasa kembang tengkok. Bahasa kembang tengkok tu maksudnya kita rasa luat lah kan, bukan meluat benci tu, tapi apa panggil bahasa apa? Mual loya, tak lalu kembang tengkok. Apalah adik-adik tu lah bahasa dia. Tak pula nak kata macam mana, kalau Haji Hasan nak sebut lalat tadi, lalat tu hinggap kata ayam, hinggap kat sambal belacan tu, hinggap dalam pinggang kita. Kalau orang yang memang kembang tengkok, tak lalu aku dah buang kan. Sikit lagi nak sebut bangai. Pasal ada orang kadang dia makan nasi, tu jumpa rambut dalam nasi. Dalam masuk dalam gulai ke rambut kan. Hamba pula yang masak pula, kadang orang tua ke apa ke, tak pakai cukup kepala ke apa, masuk lah sikit dalam apa lauk yang dihidang tu. Tengok rambut je, dia tak makan dah nasi tu. Rambut masuk. Rambut kalau masuk jari satu orang jumpa jari orang ke lain lah. Jumpa lipas dalam makanan dan kebersihan apa tu satu hal lah. Satu hal tu kata macam mana, kita bukan nak ajar supaya membiasakan dengan benda-benda yang kotor dan jijik tu, tidak juga. Tapi nak kata ada benda yang tak sepatutnya jijik, tak payah dah rasa jijik. Itulah. Dan nak jijik juga, tapi kalau kita jaga semua tu lagi baik lah. Tambah saja-saja nak ambil dalam cawan, ambil cicak baling, tak ada kerja pula. Yang ni selalunya benda-benda yang tak terduga berlaku lah kan. Maju-maju air, cicak duk kejar atas siling, jatuh, dia lari. Macam mana? Buat teh tarik pula, teh bukan teh tarik apa, Milo ais tabur lah kan. 3 layer saja saya buat itu lah kan. Macam mana nak buang? Bahaya ni pun sekelas berapa duit lah. Contoh lah kan. Balik pada hukum lah. Siap. Tak asal contoh lah. Dari segi kalau contohnya kita ni pemilik kedai kan. Kalau kita memang kita tak makan lah, tak minum lah, kita luar. Tapi kita bagi ke orang. Kita bagi ke orang. Contoh cicak tu termasuk, ini hukum fik, tak ada masalah ni lah. Buang lah kan, hidup lagi. Dari segi tu lah, hukum tu betul lah. Maksudnya dari segi syarak, benda tu memang kat kita, benda tu luar kita kemana tengok, tapi syarak tak ada apa. Tak ada apa. Cuma di atas nak melihara pelanggan tu,
Jangan tunjuk yang cerita kat dia lah. Kalau cerita lagi seorang tu lagi tak main kedai lah, dia kempen pula lagi sunyi kedai dia. Apa nak sebut lah, pasal bab hukum ni dia nak ada macam mana, hukum lah, walaupun nisbah ke Tengkok tu kat kita. Saya teringat sebut bila bab hukum ni, kalau kita belajar nak sebut hukum macam cabut ke bulu ketiak, cabut pasal benda-benda yang tu nak sebut hukum, bulu ketiak cabut, dia tak sunat cukur. Tapi Imam Syafi'i rahmatullah alaihi sendiri, dia tak pernah cabut bulu ketiak dia. Bulu ketiak dia cukur. Pasal dia tak boleh cabut bulu ketiak dia. Pasal Allah Ta'ala jadi dia, bulu ketiak dia kalau cabut ni menderita sakit. Macam cabut bulu hari-hari. Itu pun ada orang boleh cabut bulu hari-hari. Kalau dalam fiqh, orang perempuan bulu hari-hari dia cabut, bukan cukur. Orang lelaki cukur. Katalah orang perempuan, dia tak boleh cukur, tak boleh cabut, meraung dia. Tak pernah cuba cabut tu lain hal kan. Tapi dia cuba cabut dah, meraung dia macam mana. Tetap hukum sebut mencabut, hukum cabut kerana sebut cabut. Jadi bulu ketiak cabut. Imam Syafi'i kata, walaupun orang tanya aku jawab sunat cabut bukan cukur. Pasal apa? Hukum adalah cabut. Walaupun dia sendiri cukur, pasal dia nadir, benda nadir. Jadi nadir tu kat kita, kalau benda tu kita tengok kembang Tengkok pada syariat, hukum dia adalah hukum tak najis, tak la asara dengan istilah itu. Jadi tak apa. Jangan terbalik je lah. Syariat kata najis, kita tak apa. Yang tu tak boleh. Semut dah mati dan tu kita buang tu je. Semut tak apa, tikus mati dalam gulai. Tikus mati dalam gulai. Itu kita bicara hukum dah, apa sikit banyak basuh apa tu. Ni dia tak ada buang, tukar dia bukan ma'ek tu. Ma'ek tu gulai-gulai apa sih? Santanmu apa kilo dah masuk ni. Dia kira tu, dia buang tikus, diam selamba sardin ni jual. Pasal benda tu najis, bagi makan najis kat orang. Tu salah. Satu orang yang buka-buka premium perniagaan, kedai nak jual ke orang, bagi orang lain makan ni, dia iman mesti ada. Lepas tu kita tutup guru dulu, lama dulu, dia pesan kita nak masuk kedai ni, biar masuk kedai orang mengaji. Bila tak mengaji siapa? Takut nanti kita makan tu, bukan makan tu jadi sebab untuk takwa, makan tu jadi benar. Makan tu ada ayat Quran melupa, buku pekah tak ingat, nak semayang malas, kuat tidur, dia kan jadi macam tu. Perangai kita kan jadi berubah gitu. Pemakanan kita tu. Nampak saya ngaji tu, kalau budak-budak ramai yang dia ada, orang kata apa, dia ada dapat tabiat macam tu. Bukan tabiat ni, dia boleh rasa makanan yang dia makan. Beli roti je pun badan dah. Roti ni, kita makanan kita kan terhad, ada benda kita boleh masak sendiri, makan pun ikan bilis, kan masih ni. Jadi kadang-kadang berilah makan kat luar. Kadang-kadang bukan ya. Kadang ada hari pasal tani ke, pergi beli apa balik ke, apa ke, cucur ke, balik makan lah. Makan-makan tu tak boleh ni, tidur. Okey, makan apa ni, tidur. Cik, ada makan apa balik ni. Terus saya beli apa balik. Nak tahu, try sekali lagi. Beli makan. Rupa tak akibat dia? Biasanya dia orang boleh kesan. Macam tu. Pasal bila kita jaga kita punya makanan tu, datang benda pelik dengan sebab satu makan tu, kita boleh rasa kesan dia. Rasa sangat. Tu kalau orang jenis melantak apa saja, tak rasa dia. Dia ibarat macam orang dah memang sakit, main penyakit apa pun, dia tak rasa dia dapat penyakit. Tapi kalau orang sihat, dia datang satu penyakit, walaupun penyakit yang sikit, dia boleh rasa ada satu benda tak kena badan dia. Terut bahasanya. Dia macam orang makan ni berani makan tu gitulah. Cara rasa makan ni dah kalau kita makan biasa ya, tengok makan benda pelik sikit, makan apa ni? Kembung. Makan kacang goreng punya. Kacang. Allergic tu. Jadi ada buah sir ke apa, makan. Tengok makan ada pelik sikit. Kau makan apa? Makan tenas 3 keping. 3 jorai aku makan. Makan tenas. Tu atau makan cabai. Yang tu kaedah nak feel badan kita.
Itu kadang makanan tu sendiri. Kadang dia kata kita cerita ni, dia bukan makanan tu sendiri, tapi apa yang ada hal, kaifiat perolahan dia. Itulah. Okay. Itu menyambil sikit. Jadi kalau hidup la asara mutlaqan. Itu kalau misal pun contoh gulai tengah musim kenduri ni, masak tikus hidup lari atas halang pop jatuh dalam gulai, piung keluar. Macam mana? Hidup la asara. Tapi kalau cerita tu mampu kena buat ikon tak makan kenduri kan. Bahkan sikit lah kita sebut ni dah saja nak sebut kan. Kita kadang tengok orang masak ni pakai singlet je dia tebak tu channel kan. Itu pun kita kembang tekor, semua tambah pula dia tebak pula, tengok keluar rambu bulu sini kan. Aku geli makan. Padahal bukan anjing pun. Tapi itulah, jagalah tempat-tempat yang supaya jangan ada orang jadi kembang tekor luat tu hasil kita, hasil dengan sebab hal yang ada kat kita. Bahkan orang menega kita masuk chef apa kan, nak ada pakaian dia tu, ada apron pula, apron pun semua bersih kita tengok macam mana. Selera je kita makan. Dia jaga penampilan dia tu, dia jaga. Kalau kita masuk kedai ni tengok dengan kotor, dengan busuk, dengan lalat, jonteng sana berjonteng sini, yang tu kadang dah menghilangkan selera kita. Kalau masuk dengan bilik aircon bersih, lantai bersih, bau harum, bau pula aroma dia, bau bawang goreng cuai tu curah dalam gulai je. Sedap. Lalu tepi pun jom kita singgah makan. Yang tu pun dah menyebabkan ada satu perbezaan. Sajalah cerita kot tu sikit. Kita cerita buat hukum ni, kita buat hukum. Yang tu menyambil. Kedah kita besar hukum. Yang aksesori lain tu menyambil lah. Ada orang yang tu besar, aksesori tu pergi besar, hukum dia tak beli. Tu masuk hotel dia kata dia semua tengok cantik, tersusun, tapi peti sejuk babi lah apa campur sekali, puyuk belanga bekas apa pakai sekali. Pada dia tak ada masalah. Apabila dia isi hukum masalah. Yang tu pun jaga. Dia kata kita tak boleh hanya tengok dengan penampilan bersih apa semua tu, zahir tu tak memada kalau dengan semata-mata hak tu saja. Bahkan hukum syarak tu adalah keutamaan untuk asal. Bahkan dengan hukum syarak pun jaga, penampilan zahir ni pun jaga, hak tu terbaik. Ada orang dia nak masak, dia tak boleh masak, melainkan dia pakai cekup, pakai tudung, pakai kepiah, dia pakai topi chef tu misalnya, baru dia boleh masak. Kenapa? Dia jaga SOP dia tu, SOP dia. Aku tak masak. Mengaji sama. Ada orang boleh mengaji tak pakai baju, dia boleh mengaji. Relax kan? Baju tak ada. Relax. Kita ukur. Ya, ada orang nak baca kitab, dia tak boleh baca kitab, melainkan aku kena pakai baju Melayu, nak baca Quran, nak selawat, aku tak boleh, melainkan aku pakai pakaian sempurna, aku boleh mengaji. Dia memang jaga. Ini kata adab ni. Satu ulama-ulama kita memang dia ajar adab dulu. Ulama kita sebut nata'allamu adab, nahnu qaumun nata'allamul adab qabla al-ilmi. Belajar adab dulu ilmu. Nak letak kunci pun dia takkan letak di kitab, kunci letak atas kitab. Dia takkan letak itu. Yang tu kalau ada orang letak itu pen ke apa, dia akan angkat pen, dia letak tepi. Siapa? Dia tak boleh tengok pelanggaran adab tu. Pen dengan kitab lagi mulia. Takkan pen letak atas kitab, tak boleh. Kunci letak atas kitab, tak boleh. Kalau ada orang buat itu, dia tak sanggup tengok tu, dia akan kitab ni yang kata itu. Yang prihatin ni nak susun kitab mantik, kitab akidah, kitab fiqh. Mana nak letak dulu? Mana nak atas? Kita ikut saiz. Yang besar duduk bawah. Ulama dulu dia ikut martabat. Kitab tafsir mesti duduk atas, bawah hadis, fiqh. Nahwu apa duduk bawah. Kalau nak susun. Ra' tu pun Imam Kira. Nak duduk atas kali tafsir, hadis. Bawah ni. Bawah tu macam gila-gila surat khabar apa tu. Bawah tu.
Kita kadang hak atas tu majalah duduk atas, tafsir duduk bawah. Komik-komik buku tulis Rumi atau benda tu duduk atas. Kita tak jaga bab tu. Sajalah menyambil tu ke bab tu sikit kan. Wakhtara katsiruna min aimatina, dan telah memilih ramai kata dia min aimatina daripada imam-imam kita. Siapa katsirun min aimatina ni? Katsirun ni antaranya mazhab Malik. Jadi mazhab Malik artinya bukan dia seorang lah, semua atba' dia mengikut prinsip dia dengan kaedah-kaedah mereka. Dia kata anal ma', bahawasanya air la yanjusu mutlaqan illa bitaghayyuri. Air dia tak akan jadi najis semata-mata dia, maksudnya air tak akan jadi bernajis mutlak semutlaknya, illa melainkan bitaghayyuri. Jadi kaedah mereka dia tak ada istilah air sikit air banyak. Kita ada istilah air sikit air banyak. Tapi kalau dalam mazhab Malik, air dia berubah tak berubah, itu ya. Pakai tak pakai, berubah tak berubah. Jadi masalah najis dia bukan masalah sikit atau kita sikit banyak tu antara ciri dia, berubah tak berubah pun ciri juga. Tapi sikit banyak tu tak ada dalam mazhab Malik. Siap. Jadi dia kalau faham tu air gelas, kalau air dalam gelas sengaja campak semut ke apa ke, pada dia selagi tak ada tagayyur, dia tak menajiskan. Siap. Itu. Wal jari karakidin. Jadi kalau sikit ke mazhab tu, mazhab Malik memang ada macam ni. Kaedah kita peliharalah mazhab Syafi'i tu. Yang tu je lah. Pasal kita bila sebut mazhab Malik, dia dalam bab ni katalah dia longgar, tapi dalam bab lain dia ketat. Mandi wajib dia tak boleh macam kita. Kalau kolah besar, sungai, kita terjun berung, siap. Air rata, siap. Dia tak boleh. Dia wajib istilahnya gosok. Istilah gosok ni melalukan tangan kepada seluruh anggota. Habis semua, badan belakang semua, mana boleh capai. Sampai boleh kata dia orang ni takkan ada, ni cerita orang yang memang tak balik lah, takkan ada tengok kalau dia Maliki yang tangan dia belakang dia tak boleh macam tu. Siapa? Dia akan bersungguh untuk lalukan semua badan dia ni dilalui oleh tangan dia untuk nama imrarul yadi, gosok, dalkun, dia rukun, dia syarat dalam nak sah mandi. Keras tu. Kita kalau yang tu tak nak pula ikut dalam mazhab Syafi'i. Kita tak diajar mengikut mazhab dengan kaedah bernafsunya tu. Dengan kaedah bermudah-mudah memilih pendapat-pendapat yang mana memudahkan kita. Tak. Tutup guru kita tak ajar itu. Kalau ramalan ni tak tahulah, pengajian kat luar sana kita memang ramai tengok, ramai orang kata kita tak daftar pun mazhab Syafi'i, kata dia. Tu ayat-ayat biadab tu. Kalau saya kata biadab, tak daftar pun mazhab Syafi'i, buat apa kita nak gaduh ikut Syafi'i? Syafi'i yang dia sebut macam member dia. Kaedah kita memang kita bukan daftar, tapi kita ada disiplin yang disebut oleh ulama. Kita diajar taklah haram nak ikut mazhab Malik, tapi kenapa kau nak ikut? Istilahnya kenapa kau nak ikut? Saya ngaji kadang Tok Guru dia ajar prinsip macam ni. Engkau nak beli kereta Mercedes, siapa beli kereta Mercedes? Sedap, ada duit ke? Tak ada duit pakai Proton tu dah lah. Dia Mercedes kau nak beli Proton, siapa pula? Saja nak try buat, saja nak ya, pakai Mercedes. Naik esok tak sonok pula, menyampah pula beli Proton, rupanya sedap payah Mercedes lagi. Ya. Sikitlah bandingan dia buat tu, dia nak ajar prinsip, jangan ambil dengan semata-mata atau tersyahi atau keinginan kita nak ikut, bukan gitu. Dia ada disiplin. Dengan ada disiplin tu menyebabkan bahawa kita istilahnya tadayun, orang yang ada agama, menjaga syariat. Baru istilah takwa tu kita. Apa dia? Junjung tu. Alhamdulillah.
wal jari karakidin. Baik. Yang ni kalau ikut hukum kita bincanglah statement dalam kitab macam ni. Wal jari karakidin. Air yang mengalir karakidin adalah seperti yang bertakung. Ya. Air bertakung, air mengalir sama dengan hukum bertakung. Cuma dalam Asia apa dia sebut kan? Cuma yang jadi dia macam air bertakung tang dari sudut mana? Ada istilah air sikit, air banyak. Dari segi berubah tak berubah, semua tu sama. Cuma bila air mengalir, dia ada istilah al-ibratu fil jari, kata dia bil jiryah nafsiyah. Kalau air mengalir, perkiraan dia jiryah. Itu kita bincang bab jiryah. Satu kita baca dengan bentuk syarahan macam tu. Kadang sebelum sampai tempat dia kita dah bicara dah kan? Air mengalir dia punya kaedah kira jiryah, untuk kira sikit banyak. Air bertakung dia kira intibar majmuk. Kalau air yang tak bergerak dia kira majmuk. Tapi kalau air mengalir dia kira jiryah, dia tak kira majmuk. Saya nak kira jiryah, air parit kalau impun semua ni, banyaklah air. Tapi dia tak dikira di atas majmuk, tapi dikira jiryah, satu pengaliran. Kaedah kira jiryah, tengok lebar, kira dia punya square padu dia kan. Maksudnya persegi kan, nisbah lebar untuk jadikan bentuk square, maksudnya segi empat sama, nisbah lebar. Kalau meja ni lebar ni, panjang ni, sungai ni lebar ni, jadi lebar ni square kan dia, tengok berapa isi padu square tu. Yang tu istilahnya satu jiryah. Jiryah ni terjemah bahasa kita satu pengaliran air. Yang tu dipanggil satu jiryah. Jadi kalau makin besarlah jiryah dia. Kalau kecil macam batang paip apa, jiryah dia akan kecil. Jiryah dia akan kecil. Satu kalau longkang-longkang pengaliran yang kecil, untuk kita nak jadikan air itu suci di tempat kita ataupun selepas daripada lalu kawasan kita ni, yang sebelum tu berkeberangkaliannya ada najis, kaedah dia lebar kan laluan air. Antaranya dalam kan parit sungai apa yang laluan kita tu, supaya nanti isi padu dengan square kan, nisbah ukuran lebar dia tu dapat hukum air banyak. Itu kaedah kita. Yang mana dalam kitab dia sebut ni. Kalau air yang mengalir, kalau ada najis, lalu kaedah nak banyak kan dia macam mana? Dia suruh lebar dan suruh dalam kan. Dua prinsip tu. Air dalam baldi tu, bila tembak air dalam tu kan, memanglah air waris datang. Ya. Itu air yang keluar tu orang faham itu dah mengalir. Dah mengalir lah. Tapi bekas tu dikira bekas bertakung tu dia kira jiryah. Ya. Kecil tu kita tak boleh kan? Ya. Yang tu yang kata salah-salah faham dalam bab fiqh situ lah. Orang faham bila air mengalir paip tu tak boleh mengalir. Bila baldi kecil ataupun ada kolah apa dalam kan, kawasan perumahan dia ada kolah kecil, bucu je tu. Kata dia bila buka paip ni tak apa, yang ni hukum air mengalir. Air mengalir yang sana situ mengalir sini, tapi bila sini yang dia bertakung, kalau dia mengalir sekalipun pasal dia pakai betul penuh tu melempah, dia ke jiryah tu. Sana jiryah ni, bila yang ni jiryah dia ni, yang ni pula tak cukup dua kolah. Taklah dengan sebab mengalir itu maka menyebabkan air itu jadi mutlak semua. Tak? Yang tu pun tempat-tempat yang sebab jiryah ni, saya punya pengalaman mengaji lah, tak ramai orang boleh cerita jiryah ni. Kitab satu hal, kalau arwah Patih Sulaiman dia sebutlah kini satu. Jumpa tok guru yang memang reti tu baru kita akan faham. Masalah baru ni, baru faham ni, baru belajar ni, baru reti ni. Sebelum ni tak biasa dengar. Dan memang tak ramai pun orang faham masalah jiryah. Memang agak rumit sikit. Dia pasal dia hanya ada kitab-kitab besar yang cerita. Kalau saya ajar kitab kecil pun saya cerita dah. Pasal apa? Nak biasakan supaya dengar hukum hakam berkaitan pada jiryah ni.
Saya kita kadang memang ada hukum akam yang dalam kitab besar baru cerita. Tapi kita dah cerita di awal. Dedahkan cerita tu kat orang. Jadi orang maklumat tu dia akan jadi maklum, masyhur. Orang pakat dengar, pakat tahu. Macam kita hukum akam pun kadang ada benda-benda yang kita besar je buat cerita. Tapi bila dah dimasyhurkan, kita dah tahu dah ni hukum apa. Saja sebut itu sikit. Jadi wal jari karakidin. Wa fil qadim, dan sabit dalam qaul qadim. Wa fil qadim wa fil qaulil qadim la yanjusu qaliluhu bila taghayyur. Jadi qaul qadim dia sama macam mazhab Malik. Dia kata tidak jadi najis qaliluhu qalilul ma' bila taghayyurin, dengan ketiadaan perubahan. Dan kata dia kaedah ini wa huwa mazhabu Malikin, ini adalah mazhab Malik. Jadi qaul qadim maksudnya maqalahu Syafi'i fi Iraq. Waktu ifta' dia masa dia berada di Iraq, itu qaul qadim. Qaul jadid maqalahu Syafi'i fi Mesir. Waktu dia berhijrah ke Mesir. Jadi kaedah air kalau sikit dia tak jadi najis melainkan taghayyur adalah mazhab Imam Malik. Siap. Qala. Maksudnya kalau qaul Imam Malik ni masuk apa? Qaul qadim dalam Qaul qadim ni dalam mazhab Syafi'i. masuk bangkai pun dia tak najis. Tak najis lah qaul qadim. Qaul qadim. Jadi maksudnya kita bukan taklid mazhab Malik. Tapi qaul qadim mazhab Syafi'i. Qaul qadim. Tapi kaedah kita qaul qadim, qaul jadid. Pakai qaul jadid. Qaul qadim tak dipakai melainkan ada lebih kurang 20 masalah aja. Yang dia walaupun qaul qadim tapi dia arjah. Dia ada lebih rajih, lebih kuat daripada qaul jadid. Dia ada 20 lebih masalah. Memang ada ulama dah sedarai dalam kitab apa pun. Ya. Qala fil majmu'i sawa'un kanatin najasatu ma'iatan aw jamilatan. Berkatalah dalam kitab majmu'. Qala ni majmu' Imam Nawawi lah. Imam Nawawi sebut dalam kitab majmu', dia kata dia tak jadi najis qalil ma' tadi sama saja, kata dia kanatin najasatu adalah najis tu ma'iatan aw jamilatan. Najis tu cair ataupun najis tu beku. Najis cair air kencing basuh contohlah kan. Jamid tak hicap contoh. Siap. Jadi maksudnya tak ada beza dari sudut tu. Kata qaul qadim ni tengok taghayyur, bukan masalah ma'i atau jamid. Wal ma'ul qalilu idza tanajjasa yathuru bi bulughihi kullatain. Yang ni pun kita bincang dah. Ini bahasa kitab. Air yang sedikit bila bernajis ia, bila jadi najis ia, tanajjasa dengan mana sayrur air sarat najasatan, dia jadi najis. Boleh baca yutahharu ataupun yutahharu, dia boleh dibersihkan, dicucikan bi bulughihi, dengan sampaikan dia ma'il qalil tadi kullataini akan 2 kolah. Air sikit tu sampaikan dia 2 kolah. Jadi kalau air bertakung, air sikit macam mana sampai 2 kolah, ambil air lain tambahlah. Ataupun air yang sikit tu, sikit-sikit yang asal muntah najis tu, mengikut kaedah kita mazhab Syafi'i, campurkan dia dalam satu bekal besar yang kapasiti dia nanti sampai istilah 2 kolah tu, maka air tersebut akan jadi suci. Itu kaedah air bertakung. Kalau air mengalir tadi, jiriah kecil, satu jiriah ni tak cukup 2 kolah, macam mana kaedah nak mutlakkan dia, nak sucikan dia, besarkan jiriah dia dengan lebarkan aliran laluan air dan dalamkan dia. Dia supaya, dan lebar tu terus mana? Kaedah jiriah, pengiraan jiriah itu adalah intibar dia baik. Dia bagai. Jadi kalau disebah bulughihi kullatain, mesti bagi sampai majmuk bagi air yang rakit ni 2 kolah. Jadi kalau jiriah, mesti jiriah tu ada jiriah 2 kolah. Kaedah dia lebarkan sungai, lebarkan aliran, dalamkan dia. Walau bima'in mutanajisin, sekalipun kata dia air yang kita jadikan banyak ni dengan air mutanajis sekalipun. Satu kalau contoh, air tu pun saya bagi contoh tu, dalam baldi ni ada 50 baldi.
Tapi semua air tu muntah najis. Pasal ada tek cicak, dia biar lama, cicak berak apa dan sebagainya. Waktu macam mana nak sucikan dia? Eloknya najis tu dibuang dulu. Lepas tu ambil batu bekal besar yang muatan dia boleh cukup 2 gelas. Tuangkan muntah najis tu, jadikan dia banyak, tak ada taghayyur, suci air tersebut. Itu pun saya sebut teknik-teknik mensucikan air kumbahan apa kan. Keadaan dia mesti dihimpunkan dalam bentuk majmuk yang besar. Besar pun 2 gelas ataupun 2 gelas sekurang-kurangnya. Betul barulah kecilkan dia balik kapasiti dia. Saya ngaji ada guru dia sebut masalah air banyak ni nak jadi mutlak tak mutlak, dia macam elektrik ya. Kenapa elektrik? Dia ada elektrik daripada sesi janda kuasa besar, berskala besar. Betul? Bila dia jauh-jauh ada apa? Elektrik yang apa istilahnya? Dia akan kapasiti jadi sikit pasal jarak jauh. Betul macam mana? Kena masuk satu sesi janda kuasa, besarkan balik elektrik. Itu satu hal. Ada situasi yang lain pula. Yang besar kita tak boleh nak pakai, kena kecilkan dia. Kan ada memang macam tu prinsip kan elektrik kan. Kalau pakai yang kabel yang tangan 8 tu yang dia tulis awas kilowatt tinggi apa kan, kabel apa disebut tu lah, itulah. Kalau yang tu kalau buah pelak, buah alat kita habis meletup, pecah, rosak semua alat. Jadi apa? Dia mesti ada kena alat untuk mengecilkan dia supaya munasabah yang kita pakai. Ada pula alat yang kecil pula terlalu kecil. Tukar voltage dia tu. Kalau apa? Power bank kan, kecil voltage dia, nak cari yang dia punya ampere dia besar untuk hidupkan kereta tak boleh. Itu macam mana? Kena cari alat untuk besarkan ampere dia. Itu pun ngaji saya lah sikit ampere benda dah, voltage watt apa tu. Dan sebut prinsip elektrik ada macam tu. Air macam mana? Sama lah prinsip. Dari sudut dia boleh dibanyak dan disikitkan mengikut keperluan. Kaedah kita istilah keperluan ni, pastikan dia tahir mutahhir untuk bersuci. Kesana sikit. Satu kita mengaji kan, saya ngaji tambah, saya ngaji almarhum Raja Ghazali dulu, dia baca nahu je, tapi dia ajar kita berfikir tu semua pak. Dia ajar, dia sebut tu kadang satu benda yang dia ajar tu mencerdikkan kita dalam semua bidang. Dia boleh fikir macam tu. Saya tak tahu, saya dapat belajar dulu dengan dia. Dia ajar macam tu, punya prinsip. Dia ajar benda tu sikit-sikit, tapi kita pakai sampai lain. Pula tu dia ajar kita berfikir tu, cara dia betul lah, prinsip tu. Baik. Jadi sampai 2 qolah kalau air muntah najis sekalipun, walau bima'in muntah najis haitsu la taghayyura bihi, sekira-kira tak ada perubahan bihi bi muntah najis tu atau bi najis. Wal kathiru yatahharu bi zawali taghayyurihi bi nafsihi au bima'in zida alaih au nuqisa anhu. Iaitu air sikit, air banyak lah macam mana? Air banyak, yatahharu, dia akan jadi suci, bi zawali taghayyurihi, dengan hilang perubahan dia, bi nafsihi, dengan dirinya. Itu air sungai Perak tu, katalah ada gajah mampu di hulu, busuk habis semua sungai sebulan, itu dah hilang busuk, suci dah. Pasal dah hilang taghayyur, air pula air banyak sungai Perak ni. Au bima'in, ataupun bima'in zida alaihi, ataupun air itu memang banyak dah 2 gelas, untuk tambahkan air lagi untuk menyebabkan tak ada taghayyur pada air. Itu keadaan dia. Ataupun boleh juga nuqisa anhu, dikurangkan daripada dia. Istilah kurang ni macam mana? Buang najis yang pada air banyak yang menyebabkan air itu berubah, buang benda yang boleh menyebabkan berubah bau air, sifat air tu, bau berwarna dia daripada air yang banyak tersebut. Bila buang, maka hilang sifat perubahan pada air dia mutlak.
Selalunya kalau orang tua-tua dulu kes ni macam telaga sama kek dah ni air telaga kadang tak banyak pun yang telaga tempat air yang kita nak ambil tu. Jadi kadang ada katak mampu timbul. Jadi air muntah najis, macam mana nak menjadi mutlak? Perbanyakkan dia, ambil air lain corah balik, ataupun perdalamkan, korek dalam, ataupun kalau dia ada kok apa tu, kok telaga tu memang tak boleh nak lebarkan lah, ke dalam lah. Kalau dia memang ada telaga yang memang tak ada pakai kok tu, lebarkan dia. Jadi biar takungan air tu lah. Kalau kita kat pondok dulu, telaga bawah tu lah. Dulu memang tempat mandi tu. Pasal dulu tak ada air macam kita air bukit ni. Memang duk pakai. Dulu laluan air, tali air kan. Yang tu laluan memang tempat mandi tu. Dan aku tak. Dan air mandi tu. Dan main sini memang tak ada air pipe bukit ni, tak ada air. Ada lah. Dulu kan ada. Dulu kami tempat mandi sungai. Sungai tak ada air. Air minum mana? Air pipe bukit ada, air minum je. Untuk minumnya. Mandi memang tak cukup. Yang tu untuk minumnya. Pipe lama tu. Bukan air bukit yang ni, yang sama empang, sama gagah ni. Empang lama tu. Empang lama yang saya cerita bubuh jarin apa tu. Yang tu. Apa nak sebut. Yang tu pun buat minum je. Apa nak sebut. Air telaga. Jadi cerita air telaga ni yang kat pokok setui bawah tu. Yang tu memang kalau cuti lama ke apa kan, bila ada orang situ yang duduk Ustaz Qasim lah dulu. Duduk pondok bawah tu. Masa dia bujang tu, dia duduk situ. Apa nak sebut. Jadi kalau mesti tinggal lama balik kampung seminggu, kadang berhudu lah apalah. Macam mana tu? Buang lah tu, korek bagi dalam balik. Ataupun kadang musim kemarau dia jadi sikit air. Ada binatang yang mati tu macam mana? Buang bangkai tu, korek bagi dalam, bagi air tu banyak. Boleh pakai. Itu yang fik bila kita duduk dalam suasana macam ni, kita pakai semua ilmu tu. Pakai. Kalau kita tak pernah belajar kitab pun, bila kita tengok apa masalah yang ada, yang ni cara dia orang nak bersihkan air dan nak jadikan dia mutlak dan boleh dipakai dengan orang ramai. Apa kita ada? Kita tengok. Macam ni rupanya nak bersihkan air. Kita dah besarkan dia, lebarkan dia, dalamkan dia, ambil air lain tambah. Itu kaedah-kaedah untuk mensucikan jika berlaku jadilah kes-kes macam ni. Hatta daripada air banyak sekali pun. Cuma masalah bila nuqisa anhu ni wa kana al-baqi katsiran, adalah yang tinggal tu sikit. Tu sikit. Wa kana sikit lah, katsiran banyak apa saya sebut ni. Yang tinggal tu masih 2 kolah. Jangan dia rasa cukup-cukup mengangam 2 kolah, buang benda yang menyebabkan taghayyur ni, yang baki tu jadi kolil. Tu tak boleh. Itu bahaya. Siap. Boleh? Ada soalan? Saya kod jamban 2 tahun tu aja dah menang. Kod jamban tu 2 tahun dia kena ada. Banyak sikit dobit situ. Di atas lawyer tak lawyer tekak tu lain hal. Kalau kod jamban tu kata air kumbahan, air sasal rumah duduk lemah pantai. Saya ada cerita lemah pantai kalau saya akan jawab. Lemah pantai tu kan ada pantai. Asalnya pam tai. Mesti di tempat penapis loji. Dulu loji najis kawasan KL di lemah pantai. Asalnya lemah pam tai. Pantai dia jadi. Asal usul cerita orang KL yang tahu hal tu. Itu kami kita orang duduk situ, kita orang tahulah apa dia lemah pantai tu. Jadi dia ada mesin kan untuk loji ni, dia ada macam kalau kolam udang, dia ada kolam udang kan. Tak bagi air sentiasa duduk mengalir tu. Dalam loji ni dia ada motor untuk pump najis-najis apa tu supaya dia dihancur. Nanti air tu nanti akan dicampur dengan bahan apa untuk mengasingkan yang ampayan yang ada dalam air tu dengan air bersih. Jadi ada tempat yang dia memang motor ni tak jalan, dia akan ngalir air. Memang air najis, air loji ni. Nanti dalam masa yang lama dia akan ada terasing. Najis tu duduk bawah, air di atas tu bersih, tak ada bau lah. Angkat memang tak ada bau najis, tak ada bau kencing apa, tak ada.
Dubik tu lah, bila dia banyak tak berubah, walaupun najis dia dalam tu, tapi tak air tak berubah, air pula air banyak, la asar. Lain tu cerita lemah pantai lah sikit kan. Dan ni elok nama dia orang tukar ke pantai. Dia orang lain ni macam mana? Tahu lah. Tak tahu macam mana. Saya pun kita tahu. Maklum dah dia orang. Orangnya lambat naik pula. Yang kata kita manfaat je lah apa yang ada. Budak-budak pun dengan COVID yang serangan apa ni, lambat datang lah apalah. Nak datang semangat lain tu bukan senang. Saya jangan kata budak pondok je, kat luar kita tengok yang ahli jemaah sama. Orang yang baru nak berjinak dulu berjemaah, ada yang istilahnya bukan ahli istiqomah berjemaah kan. Mai COVID cuti punya lama. Uish. Untuk mana bulan tu dia teragak-agak nak panggil. Ustaz dah orang pertama nak panggil. Dia teragak-agak. Bawah tu. Risau. Pasal dia ahli jemaah pun susah. Jadi susah tu. Bukan ramai orang pun. Bahkan apa lagi nak sebut? Saya nak sebut kata dah lama jadi keadaan tak mengaji apa tu, nak mengaji balik tak senang. Tambah pula rally panjang. Mula-mula ada benda yang macam nak baca mantik kena pegang otak. Bukan senang. Dia mencabar, mencabar. Hatta kita pun dulu duduk rumah tidur, yang makan tidur. Dia nak mula balik aktiviti, nak biasa balik, bukan senang. Saya sendiri saya rasa kat tu. Ni saya nak rasa beban lah kat badan saya. Macam apa? Dia nak mula balik lepas subuh mengajar lah. Tu sekolah pula lari 8, 9. 9.30 dah duduk sini lah. Belajar pukul 12. Tu balik rehat Sat. Lepas zuhur mengajar lagi sampai pukul 3. Pukul 3 rehat Sat. Apa yang patut ni makan apa, tu lepas asar pula. Tu hari ni hijau kan. Tu sampai pukul 6 suku. Prum balik Sat. Siap lari pula maghrib. Tu sampai ni pukul 11 ke 12. Tu pun kalau tak ada kerja, ada tanggungjawab apa-apa ada pula lagi macam jahat pula kat rumah tu. Mau tidur pukul 1 ke 2 pagi pula. Saya dah berasa ni. Hari ni saya dah rasa dah. Dah rasa lainnya jadual tu. Kalau dulu dah biasa tak ada apa-apa. Biasa biasa-biasa pun kena letih kan, tengah ngajar lain ni. Teratur lah. Okey tu. Tanya soalan, ada soalan tu nak berhenti tu. Tujuan dia tu. Masa nak masuk wasaniha, antara syarat dalam masalah bersuci ni mesti jaryu ma'in ala udwin di atas anggota. Habisnya satu tu. Wasaniha yang keduanya mestilah jaryu ma'in, mengalirkan air. Air mesti mengalir. Air mengalir ala idwin di atas anggota. Ayat ni kena faham elok. Pasal sekarang ada orang yang dia ajar air itu untuk bersuci, air itu dia tak ada kuah untuk jaryu, untuk jaryun. Dia mesti jaryu ma'. Maksudnya air itu mesti ada kata al-jari. Satu kaedah kita tak memadai dengan renjis. Renjis air itu tak boleh jari, tak boleh nak mengalir. Jadi air itu nisbah hukum, saya ada ceritakan masalah air sembur apa tu. Nisbah sebut ada sebut dah. Tapi statement tu ambil faham dah, ambil sini Faham ni. Mesti jarul ma' alal idwi. Jadi mesti boleh mengalir air. Jadi kalau muka kita, dia taklah kaedah ambil wuduk macam orang pergi Mekah tu, selalu orang ajar tu lah. Dia bagi batu spray. Tak, saya ngaji Tok Guru tak bagi tu. Kalau macam ni, jangan bagi hak spray tu. Pasal yang tu spray dia tak jari. Ada orang ajar kata dia, yalah masa spray tak mengalir. Tapi spray bagi banyak sampai bila spray tu air tu jatuh, sapu. Kaedah Tok Guru kita duk ajar, dia kata bukan macam tu. Tukar kepala dia tu pusing, bukan jadi gembur, tapi bagi jadi dia ada satu kapasiti yang bila kena dia boleh jari. Macam tu. Ataupun
tembak lalu kat tangan, bagi takung, lepas tu sapu. Mesti jumlah air tu dia ada keupayaan untuk jerian, untuk mengalir. Jadi al-jari isi fa'il jerian muhdar, mesti ada kebolehan mengalir tu. Jadi kalau dia dah sampai istilah mengalir ni, kalau saya sebut contoh, kalau muka kita dah ambil air, sapu, boleh rasa air tu masih turun. Ada keupayaan air tu untuk boleh menitik, boleh. Yang tu istilahnya ada cerian air. Tapi kalau kita bubuh satu air, kapasiti bubuh sapu ni, kering dia tu je. Jadi air tu dia tak ada sampai boleh jerian tu. Memang kat sini kita boleh pelarikan air, tapi dia dah sampai kapasiti yang terlalu sikit, yang istilahnya mashi, sapu. Dia bukan jarayanul ma', bukan mengalir. Situ tempat-tempat nak berhati. Yang tu pun tengok sekali lalu, kadang-kadang kita tengok macam teknikal tu betul. Teknikal tu yang nak kena perbetulkan sangat. Terima kasih. Satu kaedah kita menyucikan najis mutanajis, itu ada sekali lalu kita sebut, hilangkan tempat najis. Kalau mukhafafah macam mana? Memadai dengan najis. Macam tu siap. Tapi kalau mutawasitah tak boleh buat itu, tak boleh najis kedangan. Kan bila dah rejih banyak kan dia banyak juga. Tak. Dia mesti awal-awal dia ada satu air yang ada kapasiti yang boleh jerian lemak. Bukan itu. Tentu tempat fakih di situ nak beza antara awal-awal dia tak jerian dengan awal-awal curah jerian. Situ beza. Jadi wuduk sama, bukan tak. Kumpul air apa? Bukan sapu ni muka. Saya duk ngaji kebanyakan tok guru kita sebut ni, ustaz macam-macam ustaz ajar kan. Kalau pergi kau tok guru memang dia tak bagi tu. Dia tak bagi spray gebu tu. Kalau nak kata dia, kalau nak spray tu jangan gebu, tukar kepala bagi tajam tu. Pasal dia jerian. Kalau kita tembak pun gebu mana boleh jerian. Dia tak ada kuah tu untuk pergi tu. Dia jadi dia tak ada kuat. Tembak tak rasa apa asal itu. Tapi kalau tu try tambah yang spray pressure tekan kena biji mata je tengok kan. Tambah ada sabun lah, atau sabun je lain. Jadi kita boleh rasa dia punya power tu, kuatul ma' tu. Tapi kalau gebu mana ada kuatul ma'. Satu bila nak lalukan, nak cuci najis, kalau atas kita bicara wuduk, dia bukan cerita cuci najis, tapi nak ambil hukum hadas tu, angkat hadas tu. Jadi syarat dia mesti jerianul ma', jerian mesti jari. Tu yang jaryu ma'in ala idwin. Situ. Idwin mana maksul yang dibasuh. Kalau benda basuh mesti air ni mengalir. Satu kalau sapu, kalau macam kepala, memang dia memadai kebasahan yang ada, lembab tu puh yang kena, cukup lah. Itu yang tangan, kalau kepala masuk air, lepas tu kalau kita ambil satu kayu sebatang, celup dalam air, bukan ada air mengalir apa pun, basah yang ada kayu tu, letak je kepala dengan istilah berdempik, benda lembab dan basah tu, kedek kepala, nama dia mashu, nama dia sapu dah. Jadi kalau yang spray-spray tu tak panggil jarian, dia atas tarikh definisi nama mashu kan? Jadi nak sebut maksul. Jadi contoh dia kepala sapu. Antara hukum sapu ialah kalau kita pakai khuf sapu kan, khuf dia tak perlu sampai basuh, memadai dengan sapu. Istilah sapu macam sapu kepala lah. Basahkan tangan. Yap. Mula tu sunat di jarang apa, ada bab jumpa ni, tapi saya tak ingat pasal saya Batul Mu'in ada disebut tapi ringkas sangat. Bab al-masu ala khufain, atau dua khuf tu. Panjang umur jumpa insya-Allah. Jadi fala yakfi an ayyamassahu al-ma'u bila jiryani. Maka tak memada ayyamassahu, bahawa menyapukan akan dia
al-ma'u oleh air, atau mensentuh akan dia oleh air bila jerian ni dengan ketiadaan jerian, tak mengalir. Tak mengalir. Jadi istilah dobit mengalir tak mengalir macam mana? Mesti ada satu kapasiti air, yang air tu dia ada kuah yang boleh mengalir. Itu dobit dia. Satu spray tu dia tak duduk kedudukan yang ada kuah yang boleh jerian. Satu teknikal dia tukar sikit. Janganlah bagi gebuk, bagi dia pancut. Bagi dia keluar pancut, jangan bagi dia keluar gebuk. Jangan bagi keluar embun tu, air gebur. Li'annahu la yusamma ghuslan, kerana yang tu tak dipanggil basuh. Betul buat. Tengok istilah tu. Yang tu panggil basuh ke? Tak, tu apa? Spray. Tu spray. Tapi kalau kita tembak tu apa? Tu basuh. Basuh menggunakan air tembak. Kalau spray, tu spray kan basuh. Kalau kita berkelahi kalau kita sembang dari sudut penamaan lah, pengistilahan. Yang tu tak panggil ghusli. Nak panggil ghusli mesti air mengalir. Mesti air mengalir. Jadi kalau spray tak panggil basuh. Itu spray. Nama apa spray? Spray. Wasalisuha alla yakuna alaihi ay ala idwi mughayyiran. Situ dulu lah. Jadi kita lanjutkan kedua tu, saya ada satu benda je. Walaupun satu benda besar tu nak faham, jaryu ma'in ala idwi. Jaryu. Ada soalan? Oh, macam air najis tu kita nak basuh, nak hilangkan hukum tu kan, dia segi mengalir tu bukannya maksudnya cebok tu kita buat mengalir tu kan. Maksudnya sifat air tu mengalir. Ya, boleh. Walaupun kita letak tumpuk, macam ada tumpuk kita letak air macam tu je. Ya. Tak mestinya kena cebok. Ya, betul. Istilah dia uraian tu betul, tapi memang ramai orang fahamnya tu. Jangan kata orang awam, ustaz orang faham yang faham itu. Katalah di lantai dah dibuang najis, itu tanda ke apa kan. Ada orang sampai dia suruh tanda dulu, jangan besarkan daripada kawasan, jangan lap lebih, pasal dia akan membesarkan kawasan najis kan. Istilahnya dah buang air, rupa bau dah rasa dia. Itu macam mana nak sucikan dia? Ambil air dengan istilahnya yang ada jerian tu, kebolehan jerian tu, curah je. Bukan mesti ambil air ni kan, simbah dia. Tak, dia mesti ada satu kapasiti yang kita curah dia. Saya bagi contoh, ni lantai, tapi ni bukan lantai lah. Andai kata kalau kita pusing itu, dia boleh jerian. Air itulah yang kapasiti itulah yang kena tuang. Boleh jerian. Dia mesti tuang, dia boleh jerian. Air mesti air yang datang tu, air macam tu, air yang dengan kapasiti macam tu. Bukan pula jerian ni ambil air paip. Orang faham, ada orang faham yang tu baru jerian. Yang tu memang jerian hakiki kan. Mengalir betul. Jadi dobit air tu, kapasiti dia mesti sejumlah itu, yang kalau lantai ni dia kata kalau kita singit ada air yang boleh berlari. Itu istilahnya air yang jerian. Air yang ada kebolehan untuk jaril ma'. Itu maksud istilah yang mengalir. Ada orang dia kalau kena atas lantai, tambah duduk tengah-tengah rumah ke apa, dia tak boleh cuci, melainkan dia kena macam ni, buang najis, lepas tu dia tengok nak tembur kat mana paip ni, semua dia kira sembuh pasal nak bagi jerian tu. Ada orang faham macam tu, ramai pun orang faham macam tu. Saya nanti dulu bodoh-bodoh dulu lah, kecil dulu macam faham macam tu, mengalir air tu faham macam tu. Yang tu faham terlajak. Tapi macam mana pun, kalau macam tu memang bersih lah. Tapi ada yang faham terlalu ringkas sangat sampai dia tak menepati pula standard untuk nama menyuci tu kan. Itu model ni. Pada sudut basuh yang kedua pula, maksudnya kalau ada air dah basah tu kan, maksudnya kena lap dulu baru basuh yang kedua kan. Maksudnya kalau air tu terangkat lah, jadi air tu tak mal lah kan. Lepas tu cara dia tu kena buang air tu dulu, tu basuh sekali. Ya. Kalau nak buat basuh yang kedua. Nak buat basuh yang kedua. Ya. Untuk mengkali kedua kan basuh. Pasal kaedah bila dah tak ada sifat najis, jerianul ma' ke atas dia mustakmal.
Jadi macam mana nak kali kedua kan dia? Lap dulu air tu. Kali kedua kan dia. Itu istilah 2 kali basuh. 2 kali basuhan. Kalau air yang pertama tu tak lap pun tak apa dah kan. Tapi lantai licin apa tu lah. Tapi untuk namakan kali kedua, hilangkan mustakmal tu dulu, baru basuhan kali kedua. Tu. Kaedah kita pun kalau kita basuh kain, kita dah bilas sekali. Nak basuh kali kedua macam mana? Perah dulu. Kan wash rinse kan. Rinse ke rinse macam baca je lah. Nak bilas tu kan. Bilas. Betul? Betul je lah. Kali kedua pula. Jadi buang dulu air tu, bilas lagi. Buang dulu air, bilas lagi. Jadi istilah nak kali kedua tu, kering, buangkan dulu air yang lama. Kan istilah orang kita pun faham itu. Nak buat mesin basuh pun, kita nak jadi programmer, nak bubuh bahasa tu betul. Dari segi nak kata macam mana nak membilangkan kali, marah dia tu. Ya. Kalau nanti dia akan lantai tu, buang je lah. Itu cuak je air. Dia tengok tak mal air. Itulah bahasa mudah, buang lah. Cuma buang tu mesti dobit dia hilang rupa bau masa. Ya. Walaupun air tu mengalir pergi tempat lain, air mustakmal, bukan betul najis. Ada tak sifat najis bila tempat yang kita dah buang najis tu? Najis ada lagi tak? Air tu berubah tu kan. Air berubah tu. Air najis ada lagi, corah menajiskan lagi tempat tu. Tu yang untuk jadi suci tu, bahasa mudah memanglah, buang je najis, corah je air. Betul lah. Tapi buang najis tu, buang najis macam mana? Bukan buang bodoh-bodoh tu. Ada najis lagi, curah air, bukan macam tu. Buang najis sehingga hilang rupa, bau dan rasa dia. Tempat tu hukumi, nama dia hukumi najis, baru curah air. Jadi curah air sekalipun air yang tempat yang kita dah buangkan najis tu, curah ni dia pergi kat tempat lain misalnya, mustakmal lah tu, semua mustakmal. Pasal itu kalau Ustaz kata boleh titik air tu kira air jirian juga. Macam mana? Titik air tu mengalir, itu kira jirian rumah juga. Ya. Walaupun setitik air jatuh kat tempat najis. Tapi ruang ni tu kena tak? Kalau memang tempat tu tak cicak seketul tu, kita buang tent besar tu jatuh. Memang jatuh tu pula kapasiti tu, kalau tarik dia boleh, kalau lantai tu boleh congket, dia boleh ngalir. Tu jerian. Itu jerian. Dia macam kita basuh kain lah kan. Kalau kain dia kena kuah kan. Kita tak basuh satu kain. Kita basuh sekadar apa ni. Yang ada kat situ je. Tempat pun sama lah kan. Kapek ni Ustaz, itulah dobit dia sama. walaupun tu Apa dia air tu. jadi bayi semua pasal. Kalau tai kucing contoh, jadi kita buang, gosok dengan ni. Bagi hilang situ lah tu. Ambil semut sapu, ambil kain basuh, gosok, hilang rupa, bau dan rasa. Ambil air, buang situ je lah. Tapi corah tu nak jadi mustakmal tu, tak ada rupa, bau, rasa najis lah. Kalau ada corah, banyak lagi. Corah, banyak lagi. Itu yang bersih nak faham tu. Tak mesti kena angkat kapet tu. Tak. Tapi antara salah satu kaedah, angkat kapet lah. Kalau kapet boleh satu gulung gagah lagi. Ni skupin satu 4-5 soft susun satu ni, jenuh kita. Tapi kalau memang banyak, memang itu kaedah nyuci ya. Tak padan dengan kita nak buat kaset atas ni kan. Memang dulu kalau kambing banyak masuk itu, memang berangkut. Rebah-rebah pagar berebak. Dah berat, hujan pula tu, sengit tiang. Itu. Contoh kalau bangkai kucing tak keput mati dan dua kolah, air 2 kolah tetap 2 kolah kan suci, menyucikan. Dah ada bulu dia yang tercabut, tu ain najis tu kan, rasa bau warna 3 tu lah. Kita tengok tu. Kalau tak ada tak ada. Walaupun bangkai kucing seketul, walaupun seketul. Tu yang salah. Kalau bangkai seketul, dia bukan main, dijamin. Jadi jamit tu tak mengubah, tak yughayyirul ma'. Jadi dia ajalah najis. Wa mahul. Mujawab. Ha? Ubah sebab jiwa.
Air ni tubik dia jangan ada bau walaupun sebab mujarah. Dia tak boleh. Pasal najis dia tak macam batu, kayu, mujawarah. Najis dia mesti ada sesuatu daripada najis yang menyebabkan boleh ada perubahan warna, bau ataupun rasa. Memang itu pun kita ada jumpa keadaan najis ni, dia tak macam air mutaghayyir. Dia walaupun berubah tu rupa warna, bau sedikit sekalipun pada air, dia akan menajiskan mak. Menajis. Pasal bab najis ni dia bab berat. Pasal dia boleh menegahkan sah solat. Tu antara haisul la murakhisa. Sudah jiwa tu kalau bangkai tu tak mati kat luar lah. Ya. Daripada air kat dalam. Ya. Bangkai tu kat dalam tak panggil. Dalam tak panggil jiwar. Betul. Panggil bukan najis. Ya. Itu dulu. Wasalisuha alla yakuna alaihi mughayyir.